Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Oh, habis kat situ. Okay. Menarik Saya baca berita Ratu Naga. Peguam dakwa Ratu Naga ditahan. SPRM kata cuma ambil keterangan. Peguam kepada Ratu Naga hari ini mempertikaikan kenyataan Azam Baki yang mendakwa aktivis pro-PN itu bukanlah ditahan agensi SPRM. Menurut Nabila Khairuddin, kenyataan Azam bahawa Ratu Naga atau sebenarnya Syarul Emma atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga hanya dipanggil untuk memberi keterangan adalah tidak benar. Rumahnya diserbu pagi tadi dan dia dijemput dan dibawa menaiki kereta SPRM ke Putrajaya katanya. Nabila turut mendakwa Ratu Naga tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam atau suaminya. Ini adalah penahanan yang jelas. Adalah tak masuk akal untuk Ketua SPRM mengatakan ia bukan penangkapan dan sama sekali bertentangan dengan fakta. Saya masih menunggu di Ibu Pejabat SPRM untuk berjumpa dengan Ratu Naga. Setakat ini mereka menolak akses saya kepada anak guam saya. Terdahulu Azam memberitahu Malaysia Kini bahawa Ratu Naga dipanggil untuk disoal siasat penguat kuasa terbabit namun menafikan wanita terbabit ditahan. Kami hanya memanggilnya untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM. Sementara itu, suami Ratu Naga, Ezad, memberitahu sepasukan 5 pegawai SPRM tiba di rumah mereka kira-kira 9.30 pagi sebelum mula menggeledah premis itu selama kira-kira 20 minit. Sumber pula memberitahu aktivis terbabit diambil untuk memudahkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dibawa oleh Jawatankuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syahrin terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham sebelum ini menuduh Syamsul menyalahguna dana NGO. Syamsul sudah menafikan dakwaan ini. Okey. Ini dakwaan tadi bahawa SPRM turut merampas telefon bimbit dan laptop serta membawa surat lema ke pejabat Ibu Pejabat SPRM. Kemudian peguam mendakwa SPRM enggan mendedahkan sebarang maklumat termasuk penangkapannya. Dia hanya memberitahu saya supaya berjumpa dengannya di Ibu Pejabat dan saya sekarang dalam perjalanan ke sana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan kes itu berkata Syarul Emma ditangkap bagi membantu siasatan berkenaan dengan Syamsul Iskandar. Okey. Beberapa hari lepas dan saya ada satu video yang Syamsul saman Cikgu Bat 5 juta tapi menurut Cikgu Bat dia tak terima lagi saman tersebut. Saman itu tak diterima lagi. Jadi sebab itu dia masih lagi mendakwa. Okey. Sekarang ni saya buka cerita. Kira-kira pada saya tak ingat tarikh exactly bila. Pada hari yang saya dipanggil di IPD Ceras, makluman daripada dalam geng dalam Bersatu mengatakan pada hari tersebut, hari yang sama Cikgu Bat datang membuat laporan polis terhadap Syamsul Iskandar dan juga Ratu Naga. Kemudian saya pelik, kenapa setelah dia buat laporan polis, tiba-tiba dia senyap. Saya pelik, biasanya Cikgu Bat ni lepas buat laporan polis, dia akan buat kenyataan sahabat, dia akan buat statement, dia kata akan cerita macam ni, macam tu dan sebagainya. Rupanya saya agak dua perkara. Sama ada Cikgu Bat ni dapat duit, kena rasuah ke apa, ataupun Cikgu Bat lapor pada SPRM. Last, saya dapat maklumat, rupanya betul, dia lapor pada SPRM. Kerana apa tuan-tuan? Kalau dah lapor pada SPRM, tak boleh lagi buat kenyataan akhbar. Itu je. Kita kena faham benda ni
Salah satu bila saya dah pernah buat laporan SPRM 3 kali kot, 2-3 kali macam tu. Kalau kita buat laporan pada SPRM, maka SPRM akan ambil kenyataan dan salah satu benda yang kita kena sign bila selepas kita keluar daripada bangunan SPRM ialah kita tidak dibenarkan mendedahkan sebarang maklumat yang telah kita sampaikan kepada SPRM kepada sesiapa saja sehingga prosiding siasatan itu selesai. Faham? Jadi dekat situ bila saya pelik, kenapa Cikgu Bat ni tak cerita apa-apa? Tak macam tak keluar statement apa tentang Samsul ataupun tentang Ratu Naga ni. Rupa-rupanya Ratu Naga, dia telah bawa laporan kepada SPRM dan terbukti dakwaan sangkaan saya itu benar, di mana hari ini Ratu Naga telah ditangkap dan disoal siasat. Now, apa yang mungkin boleh berlaku tuan-tuan? Dia ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau betul lah dakwaan Cikgu Bat dan bukti yang dibawakan itu, kalau betul, maka Ratu Naga ini dia akan jadi accomplice kepada Samsul Iskandar. Dia akan jadi accomplice kepada Samsul Iskandar. Dia adalah orang yang bertanggungjawab dengan Samsul Iskandar melakukan rasuah dan amla. Sebab transfer duit itu di bawah amla, Anti-Money Laundering Act and Terrorism. Itu satu. Kedua, rasuah. Kenapa rasuah kalau benar? Sebab Samsul bagi duit dekat Ratu Naga. Ratu Naga bagi balik duit tu kat Samsul. Walaupun bukan direct, indirectly, macam style 1MDB, itu pun dikira sebagai rasuah. Sedua elemen kat situ, rasuah dan juga elemen Anti-Money Laundering Act. Okey, isu dia. Kalau sekiranya, katakanlah, ini sangkaan saya sajalah. Katakanlah, ini adalah konspirasi di antara Cikgu Bat dan juga Ratu Naga. Nak kenakan Samsul. Ratu Naga boleh mengatakan bahawa saya sanggup saya sanggup bekerjasama, saya mahu bekerjasama, tapi saya nak buat plea bargain. Apa itu plea bargain? Kita runding. Rundingan dia begini. Saya boleh dedahkan tentang Samsul Iskandar, tetapi saya jangan didakwa. Saya boleh buka bukti dan sebagainya, transaksi sebagainya, tetapi jangan dakwa saya. Dia macam kes Rosmah lah. Kalau kita ingat kes Rosmah dahulu kan. Di mana dalam kes Rosmah itu, pegawai ataupun ketua eksekutif dia adalah key witness di dalam kes tersebut. Dan dia tak didakwa. Kerana dia adalah key witness untuk kenakan Rosmah. Sebab itu saya tulis dalam Facebook saya tadi, saya kata adakah dia akan jadi saksi? Adakah dia akan pecah tembelang? Ataupun dia akan remain silent? Itu satu persoalan yang besar. Kan? Ataupun ini konspirasi mereka berdua nak mengenakan Samsul Iskandar. Apa-apa pun. Sekarang ini, walaupun Samsul menafikan perkara itu, saya agaklah, kalau betul SPRM ini benar-benar berani, saya kata, the next one yang akan dipanggil berkemungkinan besar adalah Samsul Iskandar sendiri. So, kita tunggulah nanti. Kan? Video tentang ini saya dah sebut, saya dah nyatakan, saya dah jawab. Kita tunggu saja apa tindakan SPRM selanjutnya dan apa tindakan kerajaan selanjutnya. Okey.